Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Petang ini kita akan membicarakan apakah vaksin yang akan kita terima pada suku pertama tahun ini adakah selamat dan berkesan. Itu terus menjadi perbualan masyarakat di luar sana. Jadi pada petang ini secara langsung saya akan bersama dengan Dr. Kalairasu Piarasamy, pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ataupun ICR Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana banyak perkara berbangkit berkaitan dengan vaksin ini, walaupun negara kita akan menerimanya pada hujung Februari 2021, tetapi isu-isu berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kesan sampingan dan juga berkaitan dengan adakah ia selamat digunakan terus menjadi perbualan masyarakat. Dan kalau kita imbas sedikit banci ataupun survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan pada hujung tahun lepas, dikatakan hampir 67% rakyat Malaysia okey dengan vaksin ini, iaitu mereka yakin bahawa akan memberikan kesan kepada COVID-19 dan 17% tidak pasti. Mereka risau dari sudut kesan sampingan, tidak pasti vaksin boleh mencegah COVID-19 dan juga tidak pasti ia selamat digunakan, dan yang berbaki itu 16% tidak setuju langsung. Jadi kalau kita campurkan 17 dengan 16 itu, maksudnya lebih daripada 33% masih ragu-ragu dan menolak terus vaksin yang akan diberikan secara percuma oleh negara apabila vaksin sampai ke negara kita. Jadi di talian sekarang Dr. Kalairasu sudah bersedia. Selamat petang Dr. Kalai. Selamat petang Haji Nazri. Terima kasih bersama kami. Ini topik yang penting sebelum kita menerima vaksin pada hujung bulan Februari 2021. Tetapi isu-isu yang berlegar banyak berkaitan dengan kesan sampingan, berkaitan dengan apa yang berlaku di luar negara bagi negara-negara yang sudah pun melakukan imunisasi vaksin COVID-19 ini. Mungkin sebagai permulaan, adakah Dr. Kalai merasakan apa yang berlaku di Norway baru-baru ini berkaitan sebahagian daripada warga emas mereka yang agak vulnerable itu meninggal akibat dikatakan menerima vaksin COVID-19. Jadi adakah ini akan memberi sedikit impak kepada kempen kerajaan untuk memastikan rakyat bersedia untuk divaksinkan untuk menerima imunisasi apabila kita akan roll out pada awal Mac 2021 akan datang? Dr. Kalai. Terima kasih kerana soalan itu. Haji Nazri, pertama sekali kita perlu perhatikan apakah pandemik COVID ini. Sebenarnya setakat dalam 12 bulan ini sahaja, kita dah hampir mencecah 100 juta orang penduduk di dunia ini yang diakibatkan oleh penyakit ini. Daripada itu, dah sampai hampir 3 juta dah meninggal. Jadi, satu kemajuan yang terunggul sebenarnya ialah vaksin. Sebab setakat ini tidak ada rawatan khusus terhadap penyakit virus COVID-19 ini. Dan kita telah pun terlihat baik di luar negara dan juga dalam negara kita, ramai yang tergolong di peringkat umur yang berusia dan juga ada masalah penyakit kronik, sebenarnya maut akibat komplikasinya. Di Norway, sebenarnya polisi kerajaan mereka adalah untuk memberi vaksin kepada mereka yang paling berisiko tinggi kena maut daripada penyakit COVID-19. Oleh itu, di mana vaksin itu telah pun wujud, mereka mula program vaksinasi mereka untuk golongan rakyat mereka. Di Norway, kita telah perhatikan ada laporan di mana mereka yang berusia sebenarnya lebih daripada 80 tahun dan ramai lebih daripada 85 tahun ada yang telah maut sebab ada kesan sampingan sedikit daripada vaksin. Kita juga perlu tahu pada masa yang sama, setiap minggu di Norway, untuk golongan ini hampir 400 orang meninggal dunia. Jadi perbandingan yang 23 orang ini kita perlu perhalusi. Apa yang kita tahu ialah setakat ini tidak ada causal, maknanya tidak ada penyebab direct daripada vaksinasi terhadap maut mereka. Yang kita tahu daripada kajian dan juga laporan, sebilangan mereka telah sebenarnya dapat reaksi yang sebaik kita tahu, iaitu demam ataupun lega badan ataupun lesu badan. Mungkin sebab
keuzuran mereka, mereka juga ada penyakit kronik, mereka telah sebenarnya mahu akibat yang kita rasakan bersamaan dengan usia mereka. Jadi kita tak perlulah begitu risau sebab agensi regulatory di sepanjang kita tahu di mana-mana di dunia yang telah perhatikan ini dapati bahawa tidak perlu bimbang masa ini sebab laporan yang telah diterbitkan di Norway. Juga kita punya regulatory di sini, NPRA, juga memerhatikan ini dan dapat laporan terus daripada pihak Pfizer. Ini memang diperhatikan dan kita tahu sebab satu-satu ciri daripada vaksin dikeluarkan itu, satu daripada ciri ialah pemantauan ketat keselamatan dan juga keberkesanannya. Jadi ini penting dan kita memerhatikan juga di Malaysia. Okay. Sambungan dengan itu, Dr. Kalai, kalau kita imbas sedikit, NPRA sudah pun meluluskan penggunaan Pfizer-BioNTech untuk digunakan dalam fasa pertama di negara kita dan data-data yang diterima itu membolehkan kelulusan diberikan oleh pihak NPRA daripada Pfizer. Jadi adakah negara kita berpuas hati dengan data, dengan maklumat dan juga segala keperluan untuk memastikan ia selamat digunakan bagi rakyat Malaysia kerana kita tidak melihat ujian klinikal Pfizer itu berlaku di negara kita. Ia berlaku di negara Eropah dan juga Amerika Syarikat. Jadi adakah pihak Dr. Kalai dan juga ICR melihat ini sebagai satu isu untuk memastikan keselamatan ia? Soalannya, adakah how safe is safe, Dr. Kalai? Kalau kata how safe it is, saya sendiri akan terima vaksin Pfizer. Itulah apa yang kita boleh jaminkan. Sebab sesuatu klinikal ataupun percubaan klinikal sebenarnya bukan semudah dilakukan sebab ada peraturan ketat yang diaplikasi sebelum sesuatu bahan produk itu digunakan pakai kepada manusia. Contohnya dalam percubaan klinikal Pfizer, mereka telah pun melepasi apa kita rujuk sebagai praklinikal, percubaan klinikal fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Dalam fasa 1 sebenarnya keselamatan diuji dan laporan itu perlu diterima pakai oleh agensi-agensi regulatory sebelum dibenarkan untuk membawa kajian itu kepada manusia. Juga dalam fasa 2 dan ketiga, efikasi itu dikaji. Dalam ujian kekajian vaksin Pfizer, mereka telah pun melakukannya kepada lebih daripada 40,000 orang yang merangkumi umur daripada 18-16 tahun sampailah kepada umur 80 tahun. Walaupun sebilangan besar daripada mereka adalah dewasa, ini penting sebab dalam COVID-19, ramai yang mendapat gejala simptom yang teruk adalah orang dewasa dan lebih daripada umur 65 tahun. Jadi tumpuan kepada vaksin ini memang kepada golongan ini. Dan dalam kajian Pfizer, dalam dia punya report yang diterbitkan, ini penting sebab bukan semua kajian sendiri itu diterbitkan. Pfizer telah pun terbitkan dan kita dapat rujuk kepada terbitan mereka. Dan ciri-ciri keselamatan dan keberkesanan itu memang dapat kita terima sebab Pfizer, vaksin mereka hampir 95% dapat mengurangkan gejala simptom COVID. Dan dalam kajian mereka juga termasuk golongan rakyat yang berbilang kaum dan juga daripada pelbagai negara. Jadi dari segi menerima data itu, kita telah perhatikan di jawatan kuasa pemilihan calon vaksin, kita mempunyai ramai pakar daripada pelbagai bidang termasuk pakar imunologi, pakar penyakit berjangkit dan juga pakar yang mahir dalam statistik. Kita telah menelitinya dan didapati data keberkesanan dan keselamatan cukup untuk kita terima pakai untuk mencalonkan kepada rakyat Malaysia. Dan ini pun telah diterima pakai oleh NPRA dan mereka telah memberi kelulusan bersyarat selama setahun untuk Pfizer vaksin. Turutan dengan itu, Dr. Kalai, apabila kita bercerita tentang varian virus COVID-19 ini yang seperti yang dikatakan virus dari varian di United Kingdom yang datang daripada Afrika Selatan dan bermutasi lebih daripada 20 kali kalau di United Kingdom itu, adakah
vaksin yang akan kita terima yang pertama dari Pfizer-BioNTech ini akan berkesan dengan mutasinya virus ini kalau kita lihat padanannya dengan vaksin yang dikatakan cukup untuk kita lakukan imunisasi di negara kita dengan varian mutasi baru COVID-19 ini. Okey, Haji Nazri, pertama kali ialah mutasi ini sering dikaitkan dengan B117. Ia ialah transmisi penyakit COVID. Ia bermakna dia lebih cepat merebak. Dari segi pembangunan vaksin, pelbagai platform telah digunakan. Dan satu-satu platform yang digunakan ialah platform menggunakan mRNA yang juga Pfizer menggunakan. Apa yang kita perhatikan ialah daripada tindak balas yang kita dapat daripada Pfizer vaksin, buat masa ini cukup untuk mutasi ini juga. Walaupun demikian, pihak Pfizer juga telah memberitahu kajian selanjutnya masih dilakukan dan untuk yang menerima vaksin ini tidak perlu bimbang kerana tindak balas daripada vaksin ini cukup untuk memberi imuniti terhadap variasi ini dan juga mutasi lain. Mungkin mutasi lain akan timbul daripada COVID-19, tetapi secara dasarnya semua platform yang telah digunakan untuk kajian penyakit COVID-19 nampak cukup untuk melawan penyakit daripada segi mutasinya juga. Okey. Berhubung dengan kajian Kementerian Kesihatan Malaysia pada akhir tahun lalu yang saya ungkapkan pada awal tadi, Dr. Kalai, hampir 33% masih sama ada mereka tidak bersetuju, iaitu sekitar 16%, dan juga mereka yang tidak pasti 17%, hanya sekitar 67% walaupun melangkaui angka separuh itu. Tetapi yang 33% ini, bagaimana pihak KKM dan juga pihak Dr. Kalai ICR sendiri dapat meyakinkan kelompok ini dengan pelbagai alasan? Kelompok anti vaksin ini memang aktif di laman sosial, bukan hanya COVID-19 tetapi vaksin lain juga mereka menentang dengan pelbagai alasan, termasuk kesahihannya, keselamatannya, halalnya, berasaskan najis haiwan dan seumpamanya, dan banyak kesan sampingan. Jadi apa yang ingin Dr. Kalai katakan kepada kelompok ini? Secara seorang yang kita sebenarnya telah teliti banyak data yang telah diterbitkan oleh pihak apa yang kita rujuk sebagai pengeluar vaksin. Daripada segala yang kita ada, daripada jawatan kuasa yang kita telah teliti, kebanyakan daripada vaksin ini, dia punya tujuan hanya satu, iaitu mencegah transmisi penyakit COVID-19 dan juga mengurangkan gejala penyakit supaya kita tidak menemui maut daripada akibat penyakit ini. Dari segi anti-vaxxer dan sebagainya, satu-satu ciri kepada mereka dan juga kepada golongan yang telah jawab soalan yang KKM telah menerbitkan dulu dari segi tidak mahu menerima vaksin. Satu ciri ialah kebimbangan terhadap kesan sampingan. Dan daripada data yang kita ada, contohnya dalam peringkat pevaksinaan yang telah dilakukan di Amerika Syarikat, hampir 10 juta telah divaksinasikan. Daripada ini, hanya kurang daripada lebih kurang 29% itu bilangan orang yang telah membawa kepada kesan adverse. Ini adalah paling yang kecil sekali. Kalau kita bandingkan, kita ada hampir 4 orang yang meninggal setiap 1,000 orang yang menjangkiti COVID-19 di Malaysia. Kita cuba bandingkan peratusannya. Amat tersikit dan minima risiko daripada kesan sampingan. Kesan sampingan biasa kita lihat adalah setempat sahaja. Dan untuk semua vaksin memang ada tindak balas dalam badan dari segi rasa lesu dan letih. Tetapi ini adalah sementara saja untuk 2 atau 3 hari. Sama ada pembangunan vaksin itu melibatkan pelbagai bahan. Sebenarnya bahan-bahan ini pun memang selamat digunakan. Seperti yang saya telah terangkan, semua perkara dari segi percubaan klinikal diteliti oleh pihak regulatory daripada peringkat awal lagi, bukan di peringkat hujung sahaja. Jadi dari segi keberkesanan dan juga keselamatan, perkara ini terpaksa dikawal sebab ini melibatkan manusia. Jadi contohnya di Malaysia juga kita mempunyai regulasi yang terkawal.
Jadi dari segi keselamatan dan keberkesanan, kita tidak perlulah berbimbang sangat. Ini penting kita sebenarnya sebarkan keselamatan ini kepada rakyat Malaysia. Ini amat penting untuk mengawal transmisi penyakit COVID-19 dan juga dapat mencapai herd immunity, iaitu kawalan penyakit dari segi penduduk kita. Dr. Kalai, sehubungan dengan itu, bagi pesakit-pesakit yang sudah ada penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, lemah jantung dan seumpamanya, apa nasihat kepada kelompok ini? Ini juga digunakan oleh kelompok anti-vaksin. Kalau mereka terima vaksin, mereka akan lebih cepat meninggal misalnya. Itu yang diangkat. Jadi dari aspek ujian klinikal dan juga keberkesanan dan keselamatan vaksin untuk yang akan kita terima ini, jadi apa jaminan pihak Kementerian Kesihatan tentang itu? Sebelum kita pergi ke jaminan, kita perlu teliti apa sebenarnya berlaku, terutama apa yang Haji Nazri katakan untuk golongan yang lebih usia mereka. Contohnya, kalau kita perhatikan daripada data yang diterbitkan dan juga data yang kita ada di negara kita, hampir 8 daripada 10 orang yang meninggal itu daripada gejala COVID ini adalah golongan umur lebih daripada 65 tahun. Ini tidak terkira lelaki atau perempuan. Jadi kalau kita nak mengurangkan peratusan ini, mereka adalah orang yang paling perlu diberi vaksin sebab selagi kita tidak ada rawatan yang khusus terhadap penyakit COVID ini, kita perlu bergantung kepada cara-cara seperti vaksin dan juga perkara-perkara lain yang kementerian telah beritahu, contohnya penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan juga kebersihan diri dan juga tangan. Ini juga termasuk, tetapi vaksin ialah satu-satu yang dapat mengawal bukan saja untuk diri kita dan juga untuk orang yang memerlukannya. Dan orang muda yang sebenarnya jarang ataupun kurang maut akibat COVID-19 sebenarnya adalah pembawa kepada orang yang berisiko tinggi. Jadi dari segi penerimaan vaksin, golongan ini pun perlu diberi vaksin sebab dengan memberi vaksin kepada golongan ini, kita sebenarnya mengawal kematian pada kalangan orang yang dewasa. Jadi penerimaan vaksin mestilah kepada orang dewasa yang membawa penyakit kepada orang yang tua yang akan maut. Jadi kita perlu perhatikan sebenarnya kenapa semua orang perlu menerima vaksin ikut peraturan kementerian. Adakah Dr. Kalai mengatakan apabila vaksin sampai nanti, kelompok ini akan tetap menerima vaksin keluaran Pfizer-BioNTech walaupun ada kes seperti di Norway itu? Sebenarnya yang kita lakukan dari segi vaksinasi, mereka ada polisi dan bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM, mereka merangka apa dipanggil proses kerja ini. Dan dalam proses kerja ini, mereka juga memberi perhatian kepada risiko ataupun faedah dan benefit vaksin. Di mana penerima itu diperiksa dan juga mereka diberi nasihat sebelum vaksin itu diberi. Dan mereka juga diperhatikan untuk apa-apa gejala yang mungkin timbul. Walaupun gejala itu sikit, mereka juga diberi perhatian selama tempoh lebih kurang 30 minit sebelum dibenarkan pulang. Jadi dari segi keselamatan ini terkawal. Jadi orang yang kita beri vaksinasi ini tidak perlu bimbang kerana kementerian menjaga dari segi bukan saja pemberian vaksin, pencalonan vaksin dan juga dari segi pemerhatian selepas vaksin itu diberi. Dan setahu saya ada kaedah untuk memudahkan ini bukan saja melalui platform MySejahtera di mana mereka akan membolehkan ini diberitahu dan juga bahagian regulasi kita NPRA, mereka juga ada di sesawang mereka pelaporan sekiranya berlaku kesan sampingan yang perlu dilaporkan. Perkara ini memang diperhatikan secara ketat dan kementerian akan mengambil tindakan sewajarnya jika timbul apa-apa yang kita perlu mengambil tindakan selanjutnya. Okey, jelas tentang itu Dr. Kalai. Kalau kita lihat berita yang kita terima saban hari, negara jiran kita Indonesia, India, Amerika Syarikat dan juga negara-negara seperti di China dan sebagainya sudah pun menerima vaksin dan
mereka juga antara negara yang terlibat dengan ujian klinikal kepada rakyat mereka. Sebab itu Indonesia dapat lebih awal berbanding negara kita. Jadi itu juga diperdebatkan, dipertikaikan oleh sebahagian rakyat kita. Kenapa kita lambat? Kenapa Indonesia cepat walaupun mereka bukan dari negara kaya dan sebagainya. Jadi dan pihak Kementerian Kesihatan ada menghebahkan mahu volunteer sukarela di kalangan rakyat kita untuk terlibat dengan ujian klinikal ini. Apa sebenarnya yang boleh doktor terangkan tentang hal ini? Bila COVID-19 melanda dunia, para saintis telah pun mula proses untuk mencari vaksin yang boleh mengawal penyakit ini. Sebab penyakit ini amat cepat. Dia merebak dengan aerosol. Dan apabila didapati genom itu dikongsi daripada negara China kepada para saintis, mereka telah mula mewujudkan platform yang sesuai untuk melawan jangkitan ini. Dan kita perhatikan di seluruh dunia, bukan semua negara mengalami gejala ini secara sama. Ada negara di mana mereka mengalami gejala COVID terlalu banyak. Contohnya di Amerika Syarikat, mereka sudah hampir 24 juta orang yang telah mengidap penyakit ini. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, kita mencapai 160,000 orang sebagai pengidap COVID-19. Oleh itu, bila percubaan klinikal dibuat, para saintis akan mencari negara di mana gejala itu secara pandemik boleh dikaji. Sebab untuk membawa satu-satu vaksin dalam masa yang tersingkat, mereka perlu membuat perbandingan antara mereka yang ada risiko tinggi untuk penyakit COVID berbandingan dengan orang yang tidak diberi vaksin COVID, iaitu bahagian placebo. Pada masa awal di mana Malaysia, kita memang terkawal amat sangat pada peringkat awal COVID-19, para saintis yang mula menggunakan platform ini tidak nampak kita sebagai satu negara sebagai yang ada penyakit COVID secara pandemik. Oleh itu mereka cari negara lain, contohnya Brazil, Indonesia, negara Amerika Syarikat dan United Kingdom. Di sinilah mereka cuba menggunakan platform vaksin ini. Oleh itu, negara-negara ini memang dapat secara awal calon vaksin yang terpilih. Ini adalah satu-satu cara untuk mereka menguji dan dapat data keberkesanan dan juga data keselamatan. Daripada data ini, Malaysia juga menggunakan data ini untuk meneliti keberkesanan dan keselamatan. Dan satu-satu ciri yang baik daripada ini ialah mereka juga menggunakan pada pelbagai umur dan pelbagai kaum. Jadi mereka juga memberi data yang kita boleh aplikasi di Malaysia. Untuk kita lihat keberkesanan pelan vaksinasi kebangsaan apabila vaksin sampai ke negara kita pada hujung Februari ini, Dr. Khalai, kita lihat ada masalah dari aspek kempen ini di Amerika Syarikat. Itu dipertikaikan oleh rakyat mereka. Mereka tidak dapat, orang tua pun bergelut juga nak dapatkan imunisasi dan sebagainya. Di United Kingdom begitu juga. Mereka ingin sampai kepada rakyat mereka dengan begitu cepat kerana kes yang begitu mendadak. Tetapi untuk dapat jab kedua itu daripada jangkaan awal mereka sekitar 2-3 minggu. Sekarang mungkin hampir 3 bulan barulah dapat jab kedua. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk memastikan akses, affordability dan juga availability ini mampu kita berikan kepada rakyat kita yang kita sasarkan sekitar 70 ke 80% itu? Dari segi akses, jawatan kuasa akses vaksinasi kebangsaan, mereka memang telah pun sedia dan merangka prosedur yang akan dapat memenuhi target macam Haji Nazri beritahu 70% daripada rakyat Malaysia. Proses ini telah pun terancang dan sedang diteliti secara halus. Apa yang kita perlu faham ialah untuk bervaksinasi secara mass vaccination, di mana beratusan orang perlu diberi vaksin secara serentak. Ini memang membawa perkara logistik. Dan kita pelajari daripada negara-negara lain. Contohnya dari segi logistik dan distribution. Ini penting sebab kita dapat meneliti dan dapat juga mempelajari daripada cara-cara mereka.
Dari segi fasa pervaksinasi yang dikira di Malaysia ini, memang fasa ini telah pun kita tentukan ada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Dalam peringkat ini, perancangan telah pun dilakukan supaya sesiapa yang diberi perhatian untuk menerima vaksin dapat menerima vaksin pada tempoh itu. Dan proses ini akan mengambil antara 12 hingga 18 bulan. Jadi kita perlulah mengawasi caranya dan juga prosesnya. Dan ini telah pun dilakukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI dan juga agensi-agensi lain supaya ia dapat dilakukan secara licin dan teratur. Terima kasih Dr. Khalai Rasul Piarosami, Pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ICR. Jika anda ingin mendapat maklumat lebih lanjut, pergi saja ke laman media sosial ICR dan juga laman web mereka. Segala maklumat dan apa yang kita bincangkan ini ada infonya di sana. Jika kita tidak dapat maklumat ataupun merasa sangsi beberapa perkara berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Terima kasih Dr. Khalai sekali lagi. Mungkin kita akan ada edisi kedua untuk berinteraksi lagi Dr. Khalai. Banyak perkara-perkara yang berbangkit yang boleh kita perincikan selepas ini. Sekian saja, saya Nazri Kahal langsung dari World Trade Center. Terus bersama kami di saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Kami bawakan berita, isu semasa dan kisah dari bumi kenyalang. Pencapaian anak Sarawak di peringkat nasional dan antarabangsa. Laporan politik dan juga ekonomi. Berita sukan dan hiburan. Terus bergulai Medak Awani Sarawak, Ninteng Ari 501 Astro.